Bagi Malaysia Cak Nasihat pada kali ini kita bawakan topik kanser yang sangat sebenarnya dekatlah dengan hati lelaki kerana sentiasa memikirkan tentangnya. Terutama sekali ketika kita semakin berusia dan bahaya kanser ini akan lebih meningkat kepada golongan yang berusia 50 tahun dan ke atas. Selain itu mempunyai faktor genetik dalam salah silah keluarga yang menjurus kepada kanser. Tapi selain daripada itu juga berkaitan dengan topik yang baru kita bincangkan pagi tadi, obesiti juga merupakan salah satu faktornya. Jadi untuk kita merungkai dengan lebih lanjut tentang apakah kanser prostat dan bagaimana sebenarnya keadaannya di Malaysia, rawatan yang dikemukakan dan juga kaedah-kaedah untuk membantu kita mengesan dengan lebih awal lagi sama ada kita mempunyai ataupun tidak tanda-tanda kanser prostat ini, kita bawakan Dr. Zainal yang telah pun sedia untuk menjawab beberapa soalan berkaitan dengan kanser prostat. Beliau merupakan seorang pakar perunding urologi dan pembedahan robotik di UPSC. Terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama, Terence. Mukadimahnya kita mungkin ingin definisikan sedikit di mana kelenjar prostat ni, kerana saya fahamkan ya sangat kecil kelenjar ni. Okey. Jadi kelenjar prostat ni spesifik kepada lelaki saja. So kalau you bukan lelaki, tak akan ada kelenjar prostat. Jadinya kanser prostat hanya berlaku pada kaum lelaki sahaja. Di mana kelenjar prostat ni terletak, kita biasa bila saya terangkan kepada pesakit-pesakit saya, dia biasanya terletak di bawah daripada pundi kencing. Jika pundi kencing dia menjurus kepada salur kencing yang akan keluar, jadi kelenjar prostat terletak di bawah pundi kencing dan mengelilingi salur kencing tersebut. Ini apa fungsi kelenjar ni sebenarnya? Jadi kelenjar ini berfungsi dalam sistem reproduktif, iaitu apabila seseorang itu melakukan hubungan suami isteri dan mengeluarkan air mani, kuantiti air mani itu ditambah dengan cecair-cecair bendalih daripada kelenjar prostat yang juga melindungi air mani daripada satu keadaan yang agak agresif di dalam sistem reproduktif wanita. So ia melindungi sperma untuk selamat tiba ke bahagian wanita. Jadi apa yang berlaku dalam pundi ini yang menyebabkan berlakunya kanser di kawasan itu? Kerana ia merupakan satu pundi yang agak kecil saiznya. Right. Jadi kelenjar prostat ni dia punya sifat ialah ia membesar. Jadi untuk kanser berlaku, risiko kanser berlaku bagi kelenjar-kelenjar yang mempunyai pembalikan sel yang tinggi, turnover yang tinggi, di mana sel tu membesar dengan cepat. Itu akan berlaku dengan prostat. Apabila seseorang itu bertambah umurnya, semakin matang jadinya. Saya tak suka istilah tua. Saya suka matang. So semakin matang seseorang itu, kelenjar prostat semakin besar. Jadi bila sel-sel di dalam prostat itu bertambah dari segi bilangan dan juga saiz, maka mungkin akan berlaku perubahan dari segi struktur. Dan dalam struktur tersebut, itulah definisinya kanser. Dan akan berubah menjadi kanser apabila seseorang itu bertambah dengan tua. Jadi ini adalah merupakan satu keadaan yang mungkin di luar kawalan kita sama sekali, ataupun adakah ia ditambah dengan faktor-faktor lain seperti obesiti dan juga faktor genetik? Right. Jadi utamanya ialah faktor umur. Semakin tua, semakin tinggi kekerapan berlakunya penyakit ini. Tapi ditambah pula dengan faktor genetik. Bila faktor genetik ini kita kaitkan dengan genetik jin BRCA 1 atau 2, yang mana ia juga dikaitkan dengan kanser payudara, kanser ovary, kanser bahagian reproduktif lah kalau nak senang cerita. Maka yang seterusnya, itu yang kita tak boleh nak kawal. Kita tak boleh nak kawal umur kita, kita tak nak kawal genetik kita. Tapi apa yang kita boleh kawal dari segi gaya hidup. Macam tadi Terence ada cakap pasal obesiti. Satu lagi perkara yang meningkatkan risiko seorang itu ialah ada dikaitkan dengan merokok. Jadi merokok ni sentiasa dikaitkan dengan pelbagai jenis kanser. So yang seterusnya, dari segi faktor gaya hidup tidak, dan juga jika pernah mempunyai penyakit-penyakit yang memerlukan radioterapi pada masa muda, pada masa awal, itu meningkatkan risiko seseorang itu untuk mendapat kanser prostat. Jadi tak banyak kawalan yang ada, banyak risiko yang tidak dapat kita kawal. Jadi setelah melihat semua faktor risiko ini, apakah demografik bagi penyakit kanser prostat ini di kalangan lelaki Malaysia? Okey, jadi di Malaysia kanser prostat merupakan kanser nombor 2 paling tinggi bagi lelaki.
Nombor satu ialah kanser paru-paru. Sebabkan kita banyak yang merokok dan sebagainya. Tapi dari segi kekerapan satu kanser itu berlaku, boleh kata di Malaysia satu kes prostate kanser bagi setiap 117 lelaki. Agak kerap. Dan juga semakin Malaysia ke arah menjadi sebuah negara yang berumur, an aging nation kita panggil, semakin tinggi kekerapan seorang itu mendapat kanser prostat. Jadi macam contohnya kita ambil secara konteks Jepun, sebuah negara yang telah mencapai aging nation pada 1970 lagi. Dia orang punya kekerapan kanser prostat ni insiden dia orang 100,000 setiap tahun. 100,000 lelaki di Jepun akan mendapat kanser prostat. Jadi di Malaysia kita boleh kira dalam 1,800 ke 2,000 kes bagi setiap tahun. Dan nombor ini akan meningkat dengan lebih lagi apabila kita mencapai tahap negara berumur, negara lebih super berumur pun ada. So jadi semakin kita progres dalam kita punya kemajuan sebagai sebuah negara, semakin lama hayat rakyat kita, semakin tinggi penyakit prostat kanser ini akan berlaku. Jadi salah satu kaedah untuk membantu kaum lelaki di Malaysia adalah pengesanan awal. Pada umur bilakah harus kita masuk berjumpa doktor kata saya nak ambil ujian PSA? Jadi pengesanan awal ni satu topik yang sangat kontroversial. Kerana ada kajian-kajian yang menunjukkan bahawa pengesanan awal ni tidak cost efektif. Tetapi ada banyak lagi bukti-bukti saintifik baru yang mengatakan saringan kesihatan menggunakan serum PSA iaitu prostate specific antigen berkesan untuk mengurangkan kadar kanser prostat berlaku yang lewat, supaya mereka dapat mengesan dengan lebih awal. Jadi apa yang biasa dijalankan ialah dalam segi pemeriksaan kesihatan sekarang kalau kita lihat memang banyak ditawarkan ujian-ujian darah untuk mengesan kanser. Dan jika anda seorang yang berumur 55 tahun ke atas, bagi mereka yang tidak berisiko, bagi mereka yang ada ahli keluarga yang mempunyai kanser prostat, sepatutnya lebih muda lagi setelah disaring. Saya sarankan lebih daripada 45 kita jalankan ujian PSA. Ujian darah kosnya tidak tinggi. Keputusannya dalam 72 jam kita boleh dapat. Dan juga jika negatif pada kali pertama, kali keduanya kita boleh langkaui 5 tahun baru kita buat lagi sekali. So yang awal tu sangat penting. Betul, saya rasa saya bersetuju dengan pendapat itu kerana saya sudah pun menjalankan ujian PSA walaupun belum 45. Dah melangkah ke 4 series saya sudah buat untuk memberi satu kelegaan lah kepada diri sendiri. Jadi 5 tahun sekali baru kita perlu lakukannya semula. Jadi ini merupakan satu langkah yang akan juga memberi kelegaan kepada anda. Namun setelah saya berjumpa dengan doktor, ada juga pendapat yang berkata bahawa penyakit kanser ni dia lambat membesar ataupun lambat bertindak. Jadi mungkin tidak ada kesan langsung. Jadi doktrinnya dulu masa saya di Kolej Perubatan diajar kanser prostat ni seseorang itu tidak mati hasil daripada kanser prostat, dia akan mati dengan kanser prostat. Tapi itu doktrin dahulu. Sekarang ni dengan pengesanan awal kita dapat perhati sifat kanser tersebut semakin agresif. Jadi ramai pesakit yang akan menghadapi simptom-simptom lewat. Contohnya tulang belakang akan patah, boleh lumpuh. Jadi semakin ramai pesakit yang tidak sedar akan kewujudan kanser prostat itu dan hanya datang bila mendapat simptom-simptom yang sudah lewat. Jadi apa yang kita nak ialah pengesanan awal kerana kadar sebuah kanser tersebut untuk pulih jika dirawat ketika masih di dalam kelenjar prostat setinggi 98%. Itu yang kita nak. Kita nak rawatan yang efektif yang mampu memanjangkan hayat kita berbanding jika kanser itu sudah merebak. Jadi simptom untuk kanser prostat ni, adakah kita boleh merasainya ataupun bila kita merasainya itu sudah terlewat, doktor? Jadi masalah simptom, jika kita lihat pesakit-pesakit yang datang dengan simptom, ianya kebanyakan sama dengan simptom kelenjar prostat yang membengkak. Jadi ini dikaitkan dengan masalah kencing, buang air kecil. Sama ada aliran tu perlahan, kencing tidak lawas, kencing kerap, bangun kencing pada waktu malam. Jadi simptom-simptom ni bila datang berjumpa dengan seseorang doktor, kita akan biasanya discount. Kita akan kata ini prostat bengkak ni biasa. Berumur memang akan bengkak prostat. Tapi masalahnya kita tak boleh nak bezakan
sama ada bengkakan ini ialah bukan kanser atau kanser. Jadi apa yang kita perlu buat ialah ujian darah untuk memastikan bahawa bengkakan ini bukan. Tapi yang paling penting saya perlu terapkan ialah ia melalui satu sistem yang mana ia perkongsian maklumat dan keputusan yang dibuat itu adalah secara bersama dengan doktor. Kerana jika PSA ini dia sebenarnya bukan spesifik, dia tidak spesifik kepada kanser prostat, dia spesifik kepada prostat. Jadinya jika bacaannya tinggi akan menimbulkan juga isu-isu psikologi pada pesakit, oh saya ada kanser prostat, tapi sebenarnya tak ada. Tapi bagusnya ialah ia menyebabkan kita bertindak awal untuk menjalani penyiasatan. Itu yang terbaik sekali. Jadi seterusnya sudah pasti kita ingin tahu tentang proses diagnosis. Kalau doktor kata tadi PSA itu lebih spesifik kepada prostat tapi tidak spesifik kepada kanser, apakah kaedah untuk memastikan bahawa ia kanser atau bukan? Alright. Jadi seterusnya bila kita dah buat saringan ujian darah PSA dan doktor akan mengambil sedikit maklumat dan juga menjalankan pemeriksaan fizikal yang akan melibatkan pemeriksaan kelenjar prostat itu. Doktor akan memeriksa kelenjar prostat itu dengan masukkan jari ke bahagian dubur untuk memeriksa bentuknya. Sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan tapi perlu untuk memberikan kita maklumat dengan lebih lanjut. Dan juga seterusnya selepas tu biasanya kita akan buat ujian imbasan MRI. MRI ini spesifik kepada 4 fasa dan untuk melihat prostat itu secara lebih mendalam. Bila di dalam MRI tersebut ada kawasan-kawasan yang kita syaki mempunyai kanser, barulah kita menjalani ujian biopsi. Ujian biopsi ini ada 2 jenis. Sama ada kita mengambil sampel daripada dubur, melalui dubur ataupun direct kepada prostat. Teknologi baru lebih menjurus kepada prostat. Tetapi ini memerlukan kepakaran yang agak tinggi. Benda ni masih baru lagi di dalam arena diagnosis prostat. Maka mungkin tidak banyak tempat yang akan menawarkannya. Jadi untuk mereka yang memerlukan rawatan atau penyiasatan lanjut, silalah cari pakar urologi yang berpengalaman untuk membuat proses ini. Yang skip the physical, go straight to the MRI. Ya. Boleh. Sebab fizikal tadi tu merisaukan sikit. MRI tu saya rasa kita boleh tanggung. Tapi yang bahagian fizikal tu saya rasa tak tahulah. Saya pun ragu-ragu. Namun untuk rawatan, ini yang penting ni. Kerana tanpa rawatan yang efektif, kemungkinan untuk kita kembali sihat dan menjalankan fungsi-fungsi asas adalah kurang. Jadi apakah kaedah rawatan yang paling efektif untuk kanser yang mana boleh disebutkan doktor sebagai seorang pakar urologi? Okey, jadi rawatan untuk penyakit kanser prostat ni kita biasa setelah melalui penyiasatan yang lanjut, kita masukkan dalam kelas-kelas ya. Risiko rendah, risiko pertengahan dan juga risiko tinggi. Jadi rawatan bergantung kepada risiko. Bagi mereka-mereka yang di dalam golongan risiko rendah, ada pelbagai pilihan. You still have options bila you dalam keadaan low risk. Jadi nombor satu, kita perlu imbangkan antara rawatan yang akan menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan dengan pemantauan berkala. So itu active surveillance kita panggil. Active surveillance ni merupakan satu option untuk rawatan. Yang keduanya pembedahan. Pembedahan secara tradisinya dilakukan secara terbuka ataupun menggunakan kamera. Tetapi sekarang yang telah menjadi standard di United Kingdom, di Eropah, Amerika Syarikat dan Jepun ialah pembedahan robotik. Pembedahan robotik merupakan standard untuk mengeluarkan kanser prostat jika ianya masih lagi di dalam kelenjar prostat. Yang option ini menjadikan seorang itu hanya tinggal di hospital untuk 2 ke 3 hari. Berbeza dengan pembedahan secara tradisi, kadar pendarahan yang lebih rendah, kadar kesakitan selepas pembedahan yang lebih rendah dan juga kadar komplikasi yang lebih rendah. Komplikasi yang kita maksudkan dalam pembedahan untuk prostat ialah mati pucuk dan juga kegagalan untuk mengawal kencing. Jadi untuk pembedahan robotik untuk kanser prostat, komplikasi-komplikasi ini dapat diturunkan. Pilihan yang ketiga bagi mereka ini dalam risiko rendah ialah radioterapi. Radioterapi merupakan satu option bagi mereka yang mungkin tidak begitu gemar untuk pembedahan
dan jika dikaitkan dengan kebolehan dua-dua rawatan ini untuk merawat kanser prostat, lebih kurang sama. Jadi macam saya cakap tadi, hayat 97% selama 5 tahun, dua-dua kaedah mampu untuk mendapatkan keputusan tersebut. Tapi jadi kita perlu nilai jenis rawatan dengan pesakit. Ini case by case basis kita panggil. Satu lagi fenomena tentang kanser ni adalah dia adalah kanser yang kalau tidak silap saya adalah kurang agresif berbanding kanser-kanser lain. Jadi mungkin dikesan lewat. Jadi apakah implikasi pengesanan lewat kanser prostat ini? Okay, jadinya kalau kita nak cakap secara statistik, ada satu kajian yang dijalankan di Malaysia untuk melihat pada mereka-mereka yang mempunyai kanser prostat, didapati 58% daripada pesakit-pesakit kanser prostat hanya menunjukkan atau menawarkan diri untuk dirawat apabila simptom-simptom sudah terlalu lewat, apabila sudah tahap 4, stage 4 kanser, baru nak pergi untuk mendapatkan rawatan. Jadi itu masalah dengan kanser prostat. Apabila simptom-simptom yang berlaku bagi tahap 4, macam saya cakap tadi, boleh lumpuh, mereka boleh hilang, boleh patah tulang belakang. Jadi ini menimbulkan lebih banyak komplikasi dari segi quality of life. You mungkin hidup, tapi kualiti kehidupannya ke mana jika hanya duduk di katil, tidak boleh bergerak, tidak boleh jalan. Bila kita nak mencapai aging nation, kita nak rakyat-rakyat, kita nak penduduk-penduduk semua menua dengan gracefully, menua dengan lebih efektif, maka di mana dia orang boleh menjalankan aktiviti-aktiviti mereka harian seperti biasa. Jadi untuk elakkan daripada komplikasi lumpuh ini semua berlaku, pengesanan awal itu amat berkesan. Ya, tengok macam The Rock 50 tahun jadi Black Adam. Itu yang nak tu. Seterusnya, doktor, kalau kita lihat kepada statistik kanser di Malaysia, agak membimbangkan. Kanser ini adalah kanser kedua paling tinggi di kalangan kaum lelaki. Ada tidak cara untuk kita elakkan? Sebab faktor-faktor tadi itu ada yang di luar daripada kawalan kita, seperti faktor genetik, faktor penuaan. Namun ada faktor yang boleh kita kawal. Jadi boleh atau tidak kita kurangkan risiko pada diri dengan mengawal faktor-faktor tersebut? Jadi nak kawal risiko yang boleh dikawal, kurangkan merokok, amalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang, itu benda-benda yang basic untuk blanket. Semua kanser kita boleh elakkan dengan amalkan benda-benda yang saya sebut tadi. Masalah dengan prostat kanser ialah kita tidak dapat mengurangkan risiko kanser prostat secara spesifik sebab semua orang akan menua, semua orang akan bertambah matang, dan juga semua orang akan jika mempunyai faktor-faktor genetik, kita tak boleh pilih siapa mak bapak kita. Jadi pengesanan awal itu satu strategi yang sepatutnya kita amalkan untuk kanser prostat itu, mengurangkan risiko mendapat komplikasi dari penyakit tersebut. Bagaimana dengan kosnya, daripada kos pengesanan awal kepada kos rawatan? Apakah kos-kos yang terlibat dalam pengurusan kanser prostat? Jadi jika kita kira dari segi kos, alhamdulillah negara kita mempunyai sistem kesihatan yang agak bagus, yang mana subsidi ataupun bantuan dan juga kebanyakan daripada kos ini dibayar ataupun di-cover oleh kerajaan. Tapi jika dikaitkan dengan kos sebenar penyiasatan tersebut, ujian darah mungkin dalam RM50, biopsi iaitu untuk mengambil sedikit prostat untuk ditengok oleh pakar patologi mungkin dalam range of dalam 2,000 ke 2,500 jika dijalankan di hospital swasta. Jika untuk teknologi yang lebih baru mungkin dalam 10,000 kos tersebut. Tapi pengesanan lebih tepat. So kita nak kualiti, kita perlulah sedikit pembayaran. Dan juga untuk rawatan memang dikaitkan dengan kos yang tinggi, tetapi untuk jangka hayat yang lebih kurang 100% dijamin, insya-Allah. Biasanya kos pembedahan robotik di dalam 48 ke 60,000 untuk pembedahan tersebut. Dan kini ditanggung oleh pihak insurans. Pada awalnya adalah eksperimental, tapi kini sudah pun. Sekarang dia sudah jadi standard. Okay. Jadi dalam insurans memang pembedahan robotik untuk prostat memang di cover lah oleh pihak insurans. Baik, terima kasih Dr. Zainal kerana sudi bersama kami membincangkan topik yang sememangnya agak sukar kadang-kadang untuk kita bawa ke hadapan. Namun perlu untuk menjaga kesihatan lelaki-lelaki di Malaysia.
yang kita risaukan juga dengan penuaan yang semakin meningkat di kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih Dr. Zainal. Sama-sama. Terima kasih Terence atas peluang ini. Sama-sama. Dan dengan itu kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada rakan-rakan kita di Bilik Berita untuk menyampaikan berita-berita terkini bersama